Bismillahirrahmanirrahim. Timbulnya pahaman menolak atau melenyapkan kewajipan berkhilafah memerintah negara di kalangan umat Islam ialah kerana terpengaruh dengan pahaman Kristian. Pahaman ini merebak sehingga jatuhnya khilafah pemerintahan Osmaniyah di tengah jumlah umat Islam yang ramai. Bahkan terdapat di kalangan mereka orang-orang yang memberi kerjasama untuk menjatuhkan khilafah kerajaan Islam. Seterusnya kewajipan berkhilafah seolah-olah dilupakan. Ajaran yang mengatakan bahawa politik pemerintahan negara, siasah ataupun khilafah tidak ada dalam Islam sebenarnya ialah ajaran Kristian yang sudah menyeleweng daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Al-Quran menyebut warasulan ila bani Israel, dan Allah utuskan Nabi Isa menjadi rasul kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apabila orang-orang Yahudi tidak beramal dengan kitab Taurat, maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul. Diwahyukan Injil, di mana Injil menasahkan beberapa hukum yang ada dalam Taurat. Di antaranya ialah larangan-larangan yang menghukum Bani Israel, seperti tidak boleh memakan lemak dan sebagainya. Tetapi hukum-hukum yang berkait dengan pemerintahan negara, seperti hukum hudud, qisas, ta'zir dan hukum lain, tak dinasahkan. Dan Nabi Isa disuruh beramal juga dengan Taurat bersama dengan kitab Injil. Nabi Isa diutuskan di masa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Masih berada lagi. Malangnya Nabi Yahya disembelih oleh Raja Herodos, Raja Yahudi. Dan Zakaria dibunuh dengan gergaji bila mereka nak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ini kepercayaan orang Islam yang wajib kita percaya. Disebut di dalam Al-Quranul Karim. Wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Surah Al-Imran. Aku akan wafatkan wahai Isa, dan aku angkat engkau kepadaku wahai Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan disebut dia dalam hadis yang riwayat mutawatir, Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, pemimpin Yahudi, dan berperang bersama Imam Mahdi, mengalahkan orang Yahudi dan sekutu-sekutunya di kalangan Kristian yang ikut Yahudi. Yang ikut Yahudi dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan dilantik dari keturunan Nabi SAW di akhir zaman. Ini akan berlaku, disebut dalam hadis yang mutawatir. Kita jangan buat main-main dalam perkara ini. Ini kepercayaan umat Islam, Sunni, Syiah dan Khawarij, semua bersatu
dalam kepercayaan ini. Cuma khilaf bagaimana Imam Mahdi itu cara zahir. Itu khilaf saja. Bila Imam Mahdi zahir, tidak ada khilaf lagi. Akan bersatulah semuanya. Di mana kita kena sedar, di sana ada Yahudi. Ada Yahudi Ortodoks. Dalam Ortodoks ini ada Naturi Karta, satu mazhab yang mengharamkan penubuhan negara Israel. Menganggap orang Yahudi Zionis sudah menyeleweng daripada agama Yahudi. Masih ada Ortodoks, jumlah mereka tidak ramai. Yahudi Zionis inilah yang menubuhkan negara Israel. Dan bersama dengan Yahudi Zionis ini ialah orang-orang Kristian yang menjadi ahli Freemason dan ahli Zionis, khususnya daripada mazhab Katolik dan mazhab Protestan. Dua mazhab ini ramai jadi ahli Zionis yang menguasai Amerika hari ini, menguasai Eropah hari ini. Mereka menggunakan kekayaan untuk mempengaruhi rakyat memilih pemimpin dalam masa pilihan raya yang memerintah mereka, memerintah Eropah pada hari ini. Mereka menguasai. Dan mereka ini dapat mempengaruhi pemimpin orang Islam. Pemimpin orang Islam. Di awal abad yang lalu, mereka terlibat menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Islam. Disokong oleh pemimpin orang Islam juga yang bersama dengan Zionis. Inilah yang jadi ketua negara yang memerintah negara Arab pada hari ini, kebanyakannya. Ini. Dan mereka menggunakan ulama di bawah dia. Sama ada ulama itu dapat duit atau takut. Ada dapat duit senyap, ada takut senyap juga. Dua-dua tu syaitan mereka. Ikut apa yang diucapkan oleh mereka, diucapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Dan kita kena tahu bahawa yang tak setuju ni banyak dalam penjara pada hari ini. Di jail dalam penjara. Ataupun di luar negara, hidup dalam keadaan dalam buangan. Ini kena faham cerita-cerita yang macam ini. Kristian yang menyeleweng selepas Nabi Isa AS. Kecuali Hawariyun. Hawariyun ni ialah sahabat-sahabat yang setia pada Nabi Isa. Yang ini menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam Quran, Al-Hawariyun. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah Hawariyun, kamilah penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin, man ansari ila Allah. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa. Dinamakan Hawariyun. Bila Nabi Isa berkata, wahai siapa kalangan kamu yang sanggup menolong aku dalam mempertahankan, menegakkan agama Allah? Berkatalah Hawariyun, kamilah orang-orang yang sanggup mempertahankan agama Allah. Nabi Isa diangkat ke langit. Hawariyun ini dibunuh oleh raja Yahudi dan raja selepasnya. Meninggalkan anak-anak murid. Anak-anak murid inilah padri-padri yang beruzlah di padang pasir, di pulau-pulau. Orang tua kata betapa, bukan betapa nak cari ilmu, nak berkawan dengan jin. Itu orang Melayu bodoh. Mereka beruzlah untuk membawa agama, mempertahankan agama. Kerana tidak boleh menzahirkan agama. Bukan betapa dalam gua nak berkawan dengan setan. Ini kena faham. Nak cari ilmu lebih. Tidak. Mereka bertapa menunggu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bertemu dengan Abu Talib. Ketika Nabi Abu Talib bawa Nabi berniaga di Syam dan lain-lain lagi. Ini Hawariyun
pengikut Hawariyun. Inilah juga guru Salmanul Farisi, seorang Parsi yang masuk Islam, berguru dengan padri ini. Akhirnya bertemu dengan Nabi SAW, dia sahabat Nabi. Dan di sana ada orang yang selewengkan agama Kristian. Isa sudah dibunuh, Isa turun semula. Isa bawa ajaran baru. Dan ajaran baru ni tak beramal dengan Taurat. Hukum yang ada dalam Taurat. Ajaran inilah yang dianut oleh Raja Rom. Rom Timur dan Rom Barat, yang menganut ajaran ini. Dan setelah beberapa ratus tahun, puak-puak ni khilaf sama-sama mereka menulis kitab Injil masing-masing, sehingga ada beratus-ratus kitab Injil. Kitab Injil yang satu jadi ratus kitab Injil. Mana boleh kita Quran satu je. Tuhan pelihara Quran ni, orang tak boleh seleweng. Kalau ada orang nak seleweng, didedahkan oleh Allah. Sebab tu Quran dipelihara oleh umat Islam di seluruh dunia. Jangan ada orang mengarut ada Quran lain, Quran suku. Itu semua cerita mengarut belaka. Di mana ada Quran yang satu yang dipegang oleh umat Islam di seluruh dunia. Cuma qiraat yang berbeza, itu lain. Quran yang satu, qiraat ada lain-lain kerana mengikut lahjah, mengikut lidah kabilah-kabilah Arab yang diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh Nabi SAW. Ini meluaskan lagi hukum-hukum Islam untuk dikaji. Masalah-masalah khilaf dalam agama timbul-timbulnya mazhab ini kerana masalah bacaan ini, dan tidak merosakkan akidah walaupun berbeza mazhab. Ada mazhab mengatakan setuh kulit sama kulit tak batal semayang. Ada kata batal semayang. Ada kata setuh hawa nafsu wal batal semayang. Ini khilaf mazhab. Boleh pakai belaka semua mazhab ini. Dan sah semayang di belakang imam-imam. Imam-imam yang semayang dengan mazhab ini. Dengan sebab itulah orang di Mekah boleh ikut belakang Tok Imam yang tak baca Fatihah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah sembahyang tu. Dia boleh ikut. Ulama Syafi'i juga kata boleh ikut, kecuali ulama bodoh yang kecil yang baca kitab kecil saja, yang tak faham masalah ini. Hak yang mengaji cara mendalam, memahami perbezaan mazhab ini dibolehkan dalam hukum syarak. Ini kita orang Islam. Adapun Kristian, dia berlawan sungguh sama-sama mazhab. Siapa berperang antara Ortodok, Protestan, Katolik di Ireland, di England, di Amerika Latin, mereka berperang. Kita orang Islam jangan jadi macam mereka. Kena faham, kita orang Islam ni lain. Ni ada orang Islam kepala otak dipengaruhi oleh orang Kristian. Ini jadi masalah, ikut sama dengan Kristian. Nabi kata, da'ha fa innaha muntinah. Berperang sama Islam ni bangkai. Nabi kata bangkai. Ini keji, tinggal. Ini satu bangkai yang keji, kata Nabi. Tidak boleh. Ini orang Islam mesti bersatu, kita kena faham. Kristian yang bermacam-macam, Injil ini kemudian dikuasai oleh Raja Rom. Raja Rom yang berpusat di Itali, di Rom, mengadakan satu muktamar persidangan Kristian sedunia. Kitab-kitab Injil yang beratus-ratus ni dibawa. Akhirnya mereka membuat keputusan 4 kitab Injil sahaja yang dibenarkan. Injil Mata, Injil Markus, Injil Yohana, Injil Mata, Injil Markus, Injil Yohana, dan satu lagi Injil. 4 Injil semuanya yang dibenarkan, yang lain diharamkan. 4 ini semua Injil sesat belaka. 4 Injil ni sesat. Dan di sana ada Injil yang benar. Antara Injil Barnabas yang menceritakan Isa adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan. Ini diharamkan oleh mereka. Diharamkan, tak dibenarkan. Di mana orang Bosnia menganut Injil ni. Sebab itu orang Bosnia masuk Islam habis. Kerana mereka ikut Injil yang lebih kurang sama dengan akidah orang Islam. Mereka masuk Islam. Dan
puak-puak yang lain menyeleweng. Kemudian mereka oleh kerana berlaku pertemuan di antara padri dengan Raja Rom. Raja Rom nak pengaruhi rakyat, padri nak pengaruhi rakyat. Kerana mengikut ajaran mereka yang menyeleweng ni, padri ada kuasa mengampunkan dosa orang. Ni, diselewengkan ajaran itu. Kalau orang berdosa temu dengan padri, beri pitih padri, padri boleh hapun dosa bagi pihak Tuhan. Ini berlaku. Maka masing-masing nak pergi ke padri, raja-raja pun nak ke rakyat juga. Berlawan antara padri dengan raja. Akhirnya mereka membuat keputusan membagi kuasa. Lalu ditulis dalam kitab Injil, da' lillah wa ma li qaisar. Perkara Allah serah pada Allah, perkara raja serah pada raja. Maka perkara Allah serah pada padri, perkara pemerintahan serah pada kerajaan. Maka berpisahlah di antara pemerintah dengan agama. Ini berlaku dalam Kristian. Kemudian berlaku pula satu perkembangan yang lain. Apabila orang Islam maju dalam bidang sains dan teknologi, orang Islam maju, kerajaan Abbasiyah, kerajaan yang selepasnya, orang Islam maju dalam ilmu sains, orang Islam yang meneroka alat-alat yang canggih, orang Islam yang membuat senjata moden, meriam, orang kerana ambil teknologi Cina dimajukan, orang Islam yang membaharukan ilmu perubatan, ilmu falak dan lain-lain, menyebabkan orang Islam kuat. Kerana orang Islam maju dalam ilmu sains. Lalu orang Eropah atau orang mereka mengaji ilmu sains. Adik-adik sains balik ke Eropah, membawa teori-teori dan pandangan-pandangan ilmu sains. Kemudian padri-padri mengangkat ini mencabar pengaruh dia. Maka padri mengambil tindakan agama tak ada hubungan dengan sains. Berpisah antara agama dengan sains, agama dengan politik. Maka berlakulah pahaman sekularisme yang memisahkan Islam, yang memisahkan agama dengan urusan dunia. Bila mereka menakluk kita, menjajah kita, mereka bawa ke sini pahaman-pahaman ini. Bila dah mari sini, mula-mula orang Islam lawan. Kemudian tak mau lawan, tak apa, bab agama kita serah ke raja. Bab urusan pemerintah negara serah kepada pegawai-pegawai penjajah. Maka bab agama diserah pada raja, iaitulah sekadar Kaabah masjid, tengok anak bulan bila nak raya nak puasa, raja start nikah kahwin, bagi saka, harta wakaf, wasiat sekadar itu saja. Maka berkait dengan tanah, berkait dengan undang-undang jenayah, berkait dengan segala urusan negara, ini di bawah penasihat British, Belanda, Perancis yang menakluk negeri orang Islam. Maka berlakulah pemisahan di antara pemerintahan dengan agama. Pahaman ini masuk dalam kepala orang Islam. Masuk dalam kepala orang Islam. Ulama-ulama membetulkan keadaan, ulama-ulama yang membetulkan keadaan ini ditangkap, dibunuh, dibuang daerah. Tinggallah ulama-ulama yang tak berani nak bercakap, duk mengajar fardu ain saja. Ha-ha ni ha-ha yang berkait pemerintahan tak diajar. Maka berlakulah pemisahan antara agama dengan pemerintahan. Kemudian orang Islam pula supaya je siapa dia meretah pun jatuh Utsmaniyah. Orang Arab ambil alih. Kononnya orang Arab pula jadi khalifah. Orang Arab ambil alih ni orang Arab yang jadi khodam kepada penjajah, kepada kuasa-kuasa barat. Mereka lah yang sedang memerintah negara pada hari ini. Kita orang bukan Arab ni pula, tengok Arab ni, Nabi dah kata dah dalam hadis, dalam satu hadis Nabi sebut wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Habislah punah orang Arab, bencana yang akan menimpa mereka. Ini disebut dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari. Satu hari Nabi tidur di rumah isteri Zainab bin Jahsh radhiyallahu anha. Tidur tengah hari, Nabi pikah bangun terkejut kerana Nabi mendapat mimpi
mendapat keterangan daripada Allah perkara yang berlaku pada umat dia. Lalu Nabi bangun dan keadaan wajah dia berubah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Hancur lebur orang Arab, bencana yang akan menimpa mereka. Lalu isteri dia kata, apanahliku wa fina salihun? Adakah kita akan punah padahal orang yang soleh masih ada? Nabi kata, idza kasra al-khubuthu, bila banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan, banyaknya maksiat yang dilakukan, orang soleh tak ada daya dan upaya nak bercakap tak gerak, maksiat merebak dengan luas, berlakulah kehancuran dan kemusnahan di kalangan orang Arab. Tapi Allah Ta'ala memberi jaminan agama Islam tidak mati. Agama Islam tak mati, akan ada orang Arab yang mengambil alih. Yang mengambil alih perjuangan untuk menegakkan Islam. Ini disebut dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran, dalam hadis Nabi, akan ada kaum lain yang bukan Arab yang mempertahankan Islam. Silih berganti. Orang Arab dah orang cetong dah. Ada orang cetong. Kita mulialah kerana Arab di bangsa Nabi, keturunan Nabi. Tetapi bila mereka sudah meninggalkan Islam, orang Arab tak boleh harap lagi. Ini kena faham. Kita kena faham masalah ini. Jadi kita menyaksikan tahun 1916 kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Selepas itu berlakulah fahaman yang salah. Untuk mengetahui betapa bahayanya fahaman menolak khilafah, saya catatkan di sini tulisan Syekh Mustafa Sabri rahimahullah di dalam kitabnya Mauqiful Aqli wal Ilmi wal Alim min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin. Kitab karangan Syekh Mustafa Sabri. Sabri ini ialah Syekhul Islam, mufti yang terakhir berkerajaan Osmaniyah, yang meninggal dunia tahun 1954. Tahun 54 dia meninggal dunia. Dia menulis beberapa kitab. Antara kitab yang ditulis, kitab yang disebut tadi. Dia tulis dalam kitab ini bahaya pemisahan politik daripada agama. Dia sebut dalam kitab ini, saya tulis nas dia, qad nabbahna fi muqaddimatil kitab بعض التنبيه إلى أهمية هذه المسألة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه بالرغم من استخفاف محدثيها بها فيها من خطر عليه وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة عبارة عن مراعاتهما مستقلا أحدهما عن الآخر من أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما، لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة، وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا، فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد هذا عليه لم الأفراد، بل أنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي دعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليه. وما الفرق بين أن تتولى
أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة وبين أن تحتلها حكومة أجنبية بل المرتد أبعد عن الإسلام عن غيره وأشد وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر من حيث أن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون إلى آخره. Maksudnya, terjemahan dia, sesungguhnya kami telah memberi sebahagian daripada peringatan di dalam mukaddimah kitab ini kepada betapa pentingnya masalah ini memisahkan agama dengan siasat atau memisahkan agama dengan khilafah. Menurut pandangan Islam, kepada orang yang mempunyai kesedaran tentang hak-hak Islam, meskipun orang-orang yang bercakap tentangnya memandang ringan, termasuk bahaya yang ada pada ajaran tersebut terhadap Islam, mereka menggambarkan perkara ini kepada orang ramai seperti memisahkan agama dengan siasah itu merupakan adanya ra'i-mera'i di antara kedua-duanya dalam keadaan keduanya berpisah di antara satu sama lain tanpa terjejas dan memberi mudarat. Tetapi pada hakikatnya bahawa pemisahan ini adalah suatu pakatan jahat terhadap agama untuk merosakkannya. Memang setiap kerja bid'ah yang dilakukan oleh mereka yang berpahaman moden dalam negeri Islam yang terpengaruh dengan orang-orang barat itu mempunyai tujuan menipu agama dan usaha ke arah keluar dari agama. Tetapi tipu daya dengan cara pemisahan di antara agama dan siasah ini terlebih leceh dan bahaya dari cara yang lain. Ia adalah merupakan revolusi kerajaan terhadap hukum-hukum Islam, bahkan membawa kepada murtad dari agama oleh kerajaan pada mulanya dan seterusnya pula diikut oleh rakyat, sekalipun tidaklah dianggap murtad pada mereka yang berada dalam kerajaan itu. Dari segi individu orang-orang perseorangan, maka menurut perkiraan dari segi kedudukan mereka secara jamaah menjadi jalan yang terdekat ke arah kekufuran. Bahkan perkara ini boleh membawa pada murtad yang telah menganggap dirinya bebas dari ikatan agama setelah dahulunya tunduk kepada hukum-hukum Islam. Apakah bezanya di antara kedudukan negeri Islam itu dikendalikan oleh pemerintah yang murtad dengan kedudukan dikendalikan oleh pemerintah asing dari Islam? Bahkan murtad itu lebih jauh dan dahsyat dan kesannya lebih bahaya terhadap agama Islam, agama umat, di mana kerajaan asing biasanya tidak campur tangan dalam urusan agama rakyat. Mereka membiarkan orang Islam sendiri mengendalikan hal ehwal agama mereka. Di mana pahaman ini, kata Syekh Mustafa Sabri, pahaman yang menyebabkan umat dan pemerintah menjadi murtad, keluar daripada Islam dari segi dasar umum. Tapi dari segi individu, kita tak boleh hukum orang ni kafir, tidak boleh. Kenapa? Kerana ada mereka yang jahil, ada mereka yang tak tahu, mereka yang tak erti. Dalam perkara orang jahil tak boleh dihukum dengan mudah. Ini kita kena faham. Walau macam mana pun, apabila mereka yang jahilnya terlajuk, maka yang jahil sayang pada Islam juga terlajuk. Sama-sama terlajuk. Dan kita kena berbetulkan keadaan. Terlajuk macam mana? Yang jahil berkenaan dengan Islam, duduk ingat hukum hudud tak ada dalam Quran. Dia baca Quran tak tahu makna. Duduk ingat hal pemerintahan ni tak ada dalam Quran. Dia tahu Fatihah ni untuk baca sembahyang dia. Dia tak tahu banyak hukum yang ada dalam Quran. Tiba-tiba dia tak sedar dia menghinakan hukum-hukum ini. Memanglah dari segi dasarnya bila menghina hukum Islam jadi murtad. Dan orang yang mengaji agama sikit-sikit akan kata ini murtad.
Sedangkan secara halusnya, orang yang bercakap kerana kejahilannya tak boleh dihukum murtad. Dia berdosa kerana tak belajar saja. Ini kena faham dalam masalah ini. Kita tak terfikir ada tempat yang lebih teruk lagi pada kita di negara-negara komunis. Di negara-negara komunis, tak dia benar mengaji agama terus, fardu ain pun tak boleh. Sehingga ada orang Islam yang menganggap lagi babi itu halal, tak tahu lagi babi itu haram. Kita tak fikir dalam kepala kita hal-hal macam ini. Mereka menganggap mereka orang Islam, tapi tak tahu lagi babi itu haram. Siapa begitu? Kita bukan sepelik. Ini berlaku. Ini kerana kejahilan. Di sinilah kita kena tahu ulama-ulama fiqh yang menulis dalam kitab-kitab mereka masalah-masalah yang mungkin berlaku. Ini satu penulisan yang sangat baik. Tak berlaku di zaman dia, tapi berlaku di zaman kita. Ini berlaku, kita saksikan dalam perang Bosnia sebagai contoh. Sebaik saja komunis jatuh, negeri Eropah Timur boleh nak merdeka, maka berlaku perang Bosnia, di mana orang-orang komunis yang tak percaya ke Tuhan di Yugoslavia ni menganggap semua orang Islam ni adalah musuh dia. Dia tak peduli semayang ke tak semayang ke, mazhab Sunni, mazhab Syiah, mazhab apa, dia tak peduli. Semua dia kaum belaka asal orang Islam je. Ini berlaku pada perang Bosnia. Dan sehingga nak mengesahkan Islam tak Islam tu, nak semayang kena selok pakaian dia, sunat ke tak? Sunat ni walaupun mazhab Syafi'i mewajibkan, ada mazhab yang tidak mewajibkan, rupanya ada hikmat dia. Jadi pasport rupanya. Jadi pasport, nak tahu dia Islam ke tidak, menjadi dalil, bukti. Bila berlaku suasana yang bercelaru gini, macam mana nak kebumikan jenazah ni? Tengok dia sunat tak? Dia tak sunat tu tak? Pakai begitu. Kalau nak tengok dia semayang tak semayang, banyak tak semayang. Kerana kejahilan agama berlaku. Ini semua penyakit bermula daripada memisahkan agama dengan pemerintahan negara. Ini puncanya. Daripada penyakit inilah menyebabkan orang Islam jahil agama dan tergelincir daripada agama dengan cara yang dia tidak sedar, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah. Ini kita kena sedar. Dengan sebab itu kita tak boleh mudah-mudah dalam suasana fitnah yang bercelaru ni. Tak boleh mudah-mudah. Kita kena balik kepada ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang mendalami dalam ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Jangannya yang tak ar-rasikhuna fil ilmi. Kita kena sedar. Ada orang-orang kita ni pergi ngaji Mekah, dia ngaji kitab Jawi di Mekah. Dia pergi Mesir, dia ngaji kitab Jawi di Mesir. Dia tak ngaji kitab Arab. Bila balik, balik Mesir, baca kitab Arab tak boleh. Balik Mekah, baca kitab Arab tak boleh. Dia ingatkan ngaji Mekah, ngaji kitab Jawi macam sini juga. Ada begitu. Dengan sebab itu mestilah mereka yang betul-betul mendalami dalam ilmu untuk bincangkan masalah-masalah nak selesaikan umat Islam pada hari ini. Yang kita kena beraluh, kena cermat. Wallahu alam.